شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Malam ni sambung kitab Majmu' Salasi Rasail muka surat 41, Jawi Rumi muka surat 105. Rumi 105, ya betul. Jawi 41. Yang mana kita sedang membahaskan berkaitan dengan najis. Oh, masalah. Masalah. Bahas berkaitan dengan masalah. Mana kita dah, bila masalah ni, mana kita dah selesai dah satu perkara. Selesai satu perkara, betul masalah. Masalah ni yang ulama buat lah masalah ni. Muka surat 105. 41 Jawi Rumi 105. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mas'alatun, masalah. Jika seorang itu memakan ia akan daging babi, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, macam mana nak buat? Makan dah. Ini ada kes pakcik, dia naik flight Air Amerika. Dia tengok situ ada hamburger, dia order hamburger. Dia ingat hamburger macam kat Malaysia. Rupa-rupanya hamburger tu babi. Lepas tu dia makan. Ataupun dia makan sama ada sengaja atau tak sengaja lah. Bezanya kalau sengaja berdosa makan tu, kalau tak sengaja tak berdosa, tapi babi tetap babi. Ataupun dia tengok bak kutih. Sekarang ni bak kutih panas sekarang ni, bak kutih ada. Bak kutih ada jual. Ada jual atas kapal terbang. Apa benda bak kutih ni? Chinese food. Tu dia Chinese food. Ni menarik ni. Try. Mesti try. Dia try lah bak kutih tu. Tahu-tahu punya babi. Jika tak sengaja, tak berdosa. Kalau sengaja, berdosa. Itu dari segi berdosa atau tak berdosa. Dari segi nak buat apa dah, makan dah. Tu macam mana? Itu bahas. Jika seorang makan ia akan daging babi, adakah wajib atasnya meminum air tanah? Kita baca pun nak tergelak. Adakah wajib atasnya minum air tanah? Kerana membasuh di dalam perutnya atau tiada? Dia masuk dalam tanah, lepas dia golek-golek gitu. Kelakar contohnya kadang. Maka jawabnya, maka tiada wajib, tak wajib atasnya oleh yang demikian itu, tak wajib jangan duk minum air tanah pula, sakit perut nanti payah. Cerit birit. Tak wajib
atasnya oleh yang demikian itu telan air tanah tak wajib. Tetapi hendaklah apa yang dia perlu buat. Bukannya kata benda dah lepas, jangan dikenang, alhamdulillah ajalah. Tak juga. Ada kena buat. Apa dia nak kena buat? Hendaklah dibasuh akan mulutnya. Komo. Basuh dengan apa? 7 kali dengan air tanah. Maksudnya yang kita tahu tu lah, 7 kali, sekurang-kurangnya sekali dengan air tanah, 6 kali lagi air putih. Ataupun boleh juga buat 7 air tanah pun boleh. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya sekali dengan air tanah. Masuk air tanah tu air keruh lah. Komo. Sampai makhraj ha pedas. Tu ha. Jadi biasa kita buat tu dan tu memadai lah. Sampai situ je. Dan wajib basuh ni depan ni. Sebab dia macam ni sebenarnya. Bila dia makan babi mesti kena kat bibir. Sebab tu kena basuh. Yang kena basuh cuma zahir je, batin tak perlu. Yang dah masuk kat batin. Sebab tu dalam perut tak perlu. Jadi mana zahirnya? Zahirnya adalah sampai makhraj ha pedas. Situ ke atas. Dan masa makan tu mesti kena kat bibir. Maka bibir ni wajib basuh sekali lah, 7 kali. Kalau katalah dia ingat sos tu menitik meleleh, dia pun macam tu, kena sekali lah sini. Lepas tu kat tangan dia kena sekali lah 7 kali. Apa lagi? Tak cukup dengan ni, dengan lutut-lutut dah dia sapu, maka kena basuh lutut-lutut lah. Itulah maksud dia. 7 kali kesian pakcik tu. Macam mana lah dia buat tak tahulah. Segi makan hamburger pula, atas aku terbang tak nak makan lah. Dah lah mahal. Makan dia turun nanti. Dah lah makan tak tahu apa benda. Tak tambah flight orang kapir. Dan maka tak perlu tak perlu telan air, cuma perlu komo saja. Komo je. Dengan air tanah 7 kali. Dan jika keluar daripada duburnya, lepas tu selang esok tu terasa nak buang air, buang air lah. Keluarlah kat duburnya oleh ain najis itu, maka wajib dibasuh pula akan dia. Maksudnya Allah nak selamatkan, katalah Allah nak selamatkan, dia telan macam mana keluar macam tu juga. Maksudnya tak hancur. Maksudnya dalam perut dia tak hancur. Kalau hancur jadi darah daging. Walaupun dia tak sengaja, tak berdosa, tapi tetap darah daging babi juga. Jadi Allah nak selamatkan dia, mungkin asid dalam perut dia kurang sikit. Akhir sekali dia buang air, keluar macam mana dia telan. Macam tu juga. Jika keluar, itu maksud ain najis tu. Keluar macam mana dia telan, macam tu keluar. Maka wajib basuh dubur dia. Tapi kalau dah keluar, dah jadi najis dah, maka tak ada rupa dia dah, maka tak wajib basuh dengan air tanah. Ini bila keluar ain najis tu. Ain tu keluar. Kalau kita telan daging tu besar ni, keluar ketul besar ni. Besar ni juga keluar. Ini yang babi yang tersalah makan itu tu. Maka bila begitu wajib basuh dubur dia. Okey? Tapi kalau dah jadi najis, tak perlu. Tak wajib basuh. Okey, habis. Satu masalah. Masalah yang kedua. Masalatun, adakah harus dimakan akan binatang halal? Bab yang tadi habis dah, ni bab lain sikit. Adakah harus, adakah boleh? Harus tu boleh lah kan? Adakah harus, adakah boleh, adakah halal dimakan akan binatang yang halal? Binatang tu halal, macam lembu, kambing, halal lah binatang yang boleh makan. Binatang yang haram makan ni macam harimau, tu yang binatang haram makan. Bukannya babi, anjing, babi aja yang haram makan. Harimau pun haram, kucing pun haram kan? Itu maksud binatang yang halal. Adakah harus dimakan? Adakah dia boleh makan? Binatang tu binatang tu binatang yang halal. Binatang yang halal. Contohnya kera tu binatang yang tak halal, haram. Walaupun binatang tu kita pegang, dia memanglah tak perlu basuh dengan air tanah, tapi tetap dia panggil binatang yang haram. Haram apa? Haram makan. Bila disebut binatang yang halal, maknanya binatang yang kita boleh makan. Adakah harus, adakah halal kita makan binatang yang mana binatang tu boleh je kita nak makan kalau sembelih dia, tapi menyusu ia pada babi atau anjing? Mak dia tak ada lari, tinggalkan anak lah kali babi, kesian ni aku menyusu macam tu lah kot anjing. Saya pernah tengok kucing isap susu anjing, tapi kucing tu memang tak boleh makan, jadi tak timbul isu lah. Tak boleh makan, binatang bukan binatang yang halal.
Jadi dia kata kalau babi, binatang tu boleh je makan. Apa dia? Unta, lembu, kebau. Pelik kebau isap susu babi. Pelik lah, tapi ni contoh lah. Biri-biri, kibas, kambing, ayam. Ayam minum susu. Ayam tak logik minum susu. Tapi ayam makan aja, sama je sebenarnya. Dia bagi contoh susu, tapi maksud dia bukan susu, maksud dia najis. Sama ada najis tu mughallazah ataupun najis tu najis mutawassithah atau najis apa. Yang maksudnya makan najis. Dia istilah dia panggil haiwan jallalah. Nabi ada sebut haiwan ni jallalah. Bila sebut haiwan jallalah, haiwan tu halal makan, tapi dia hidup dengan makan najis. Kita panggil haiwan tu haiwan jallalah. Okay. Dia bagi, baca dulu contoh yang dia bagi. Babi atau anjing, kita okay. Beberapa tahun, maknanya bukan minum sekali-sekala, minum sampai jadi darah daging. Beberapa tahun tu maksud sampai jadi darah daging. Dia bagi lagi, dia tak jawab lagi. Atau diberikan arak, diberi makan arak. Ini maksud dia. Nak ceritanya bukannya babi anjing tu saja, susu dia bukan, nak cerita najis. Kita bolehlah kiaskan, diberi makan arak, diberi makan tai, diberi makan dan sebagainya lah. Najis lah, senang cerita najis binatang tu. Maka harus dimakan akan dia. Boleh makan. Boleh makan serta makruh atas qaul yang sah. Yang asah ni. Maka tapi makruh. Tapi boleh makan. Boleh makan. Sebab binatang tu dia bukan mukallaf. Di mana ada halal haram? Bantai aje lah. Lepas tu kita makan ayam tadi ataupun apa binatang tadi yang makan najis tadi. Yang makan najis bukan sikit-sikit. Makan najis sungguh sampai jadi darah daging. Apa hukum kita makan? Makruh, tapi tetap halal juga. Dia boleh dikiaskan dengan limau yang dekat Ipok Tambun limau yang ada beberapa baja babi sama lah, boleh kias. Cantik bulat je. Limau apa dia panggil? Limau Bali tu kan? Limau Bali yang bulat tu. Cuba kita tanam limau kita. Huduh rupa, tak cantik. Tapi limau dia bulat, manis. Rupanya dia tanam tu dekat kandang babi. Maka babi punya najis tu dia buat baja. Adakah boleh makan? Boleh. Boleh makan. Ukurnya makruh juga. Ukurnya makruh juga. Kalau sekadar sekali-sekala je ada najis itu najis tu tak apa. Macam tu juga binatang makan sekali-sekala tu tak kira. Ni yang memang dah jadi, memang disiram pokok tu dengan najis. Najis, maka hukumnya makruh. Tapi sebagian ulama kata tak makruh kalau pokok. Tak makruh pun kalau pokok. Yang makruh binatang. Tu ada khilaf. Setengah ulama kata makruh, halal atau tak halal dua-dua. Setengah kata kalau pokok tak makruh, halal. Tapi kalau binatang makan makruh. Ada kata gitu. Sebab binatang dengan pokok ni dia lain cara. Dia istilah panggil istihalah. Lain cara dia. Kalau binatang makan-makan dia jadi tu. Tapi kalau pokok ni dia masuk ke akar tu dia dah jadi lain lah. Sebab tu ada ulama kata kalau pokok tak makruh kalau kita pakai najis. Tapi kita kadang-kadang bubuh juga taik-taik dekat akar pokok kita. Tapi kita bukan sentiasa bubuh hari-hari. Sekali-sekala aja, itu memang tak ada masalah. Ini yang setiap hari itu. Ikan. Sama hukum dengan binatang yang diberi susu. Sama hukum lah. Binatang diberi minum arak. Hukumnya sama, iaitu makruh. Kalau bak ikan tu, saya pernah tengok dekat Kedah. Dia buat. Dia ambil perut tayang-tayang korban, memang dia nak sangatlah perut tu. Perut yang orang tak sempat nak proses lah. Ada orang yang sanggup proses lah. Cuma ada yang tak, tempat-tempat yang tu tengah tak proses pun. So dia geli nak proses, tapi makan sedap. Dia punya perut tu memang sedap. Tapi kalau proses, sorry lah, pening. Kalau setakat proses ekor tu boleh tahan lagi, tahan. Ni kalau buat proses 18 ekor, seorang proses, pening kepala. Maka dia buang gitu aja. Dia bagi kat orang. Orang ni dia bela ikan keli, biasanya ikan keli lah. Dan tak kisahlah ikan apa pun. Dia letak macam mana yang saya tengok, pengalaman saya sendiri.
kolam dia pacak kayu kat sini, dia pacak kayu kat sini, lepas tu dia letak kayu kat tengah. Kan? Yang kayu kat tengah tu dia letaklah usus tadi apa, kadang-kadang kulit dia letak begitu je. Biar kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Dalam beberapa hari dia keluar ulat. Ulat dia besar-besar ni. Dia berulat lah. Dalam tu ada najis, ada apa dalam usus dia tu, dalam perut dia tu. Dia buat macam ni tiap-tiap hari tau. Dia tak payah bagi dedak tu, rugi duit, rugi beli. Macam mana? Dia ketuk je tiang. Jatuh. Ikan esok pak ketuk lagi. Kita tengok telan dia, gok tak jadi beli. Tak jadi beli. Nak pergi beli, tak jadi beli. Okey, soalannya. Itu daripada najis. Najis ada kadang-kadang bercampur najis dalam tu, dia bagi lagi najis. Okey, hukumnya sama, hukumnya makruh. Tapi kita akan bahas nanti macam mana tak nak bagi makruh. Macam mana tak nak bagi makruh? Boleh, ada cara untuk tak bagi makruh. Haiwan jallalah, sama. Kalau haram memang tak haram. Tapi kalau kata khilaf kat bawah ni kata memang haram lah. Tapi kita ambil pendapat muktamad dulu. Yang khilaf pendapat dhaif ni kita bincang kelas-kelas. Cuma nak bagi tahu yang pertama halal. Bezanya dua je. Makruh atau tidak, tu aje. Kata Allah makruh, makan je lah, boleh makan. Petai jering, kedah tu duk makan, makruh juga. Musangking tu duk makan, makruh lah tu. Sebab bau. Sedawa lagi, pening bau, makruh juga. Makan ini makruh juga, tak ada beza pun. Memang tak ada beza. Makruh, sebab tu hukumnya makruh. Jadi kita makan sebab apa? Sebab dia bukannya haram. Jadi macam mana nak jadi yang makruh tu jadi tak makruh? Macam tu juga makanan-makanan. Jadi boleh jadi cara tak makruh. Bila kita makan, kita gosok gigi. Kalau makan durian, gosok gigi. Dan bila setelah kita makan, jangan datang seorang masjid. Sebab dia akan bau, kacau orang. Itu yang jadi makruh. Kita makan duduk diam-diam. Makan pukul apa? Makan pukul 10 pagi. Jangan datang sembahyang Zuhur jemaah. Datang maghrib. Masa tu dah tak ada bau dah. Itu antara cara untuk asal makruh, tapi boleh jadi tak makruh. Makan petai, jering apa semua. Jaga-jagalah kencing tu. Jangan buat lebih kurang aja, bau nanti perkara macam tu. Jaga. Jadi macam ni juga binatang-binatang yang makan makanan haram ni, kita tak salah kalau kita kata binatang makan makanan haram. Di mana ada haram? Maksudnya binatang makan najis ni, cara nak suci, nak halal ataupun nak halal, nak biar dia tak makruh ada. Kita bahas sekejap je lagi. Saya nak bahas beberapa perkara dulu, nak bagi contoh beberapa perkara dulu. Contohnya binatang haiwan jallalah ni dulu. Yang dia bagi contoh menyusu babi dan anjing. Binatang apa menyusu yang boleh makan? Tak tahu. Kambing kot. Kambing menyusu babi, menyusu anjing. Maka kambing tadi makruh. Kambing tu nama haiwan jallalah. Haiwan yang makan najis, yang membesar dengan najis. Tu maksud dia. Bukan sekali-kali makan. Ada ayam yang dia patut-patut termakan najis, tapi dia bukan makan najis. Itu okey lah. Tapi ada ayam macam tambah ayam kampung, memang dia makan bantai semua najis-najis. Itu jallalah. Tapi kadang-kadang yang tuan ni bagi perut ayam makan ayam. Perut ayam jadi makan najis. Itu memang jallalah dia bagi. Walaupun ayam kampung. Tapi ada ayam kampung dia makan biasa je. Dia makan yang bukan najis. Tapi sekali-sekala termakan juga tahi dia. Makan juga kan. Itu dia tak panggil jallalah, sekali-sekala. Sekali-sekala. Itu satu. Ataupun kalau bukan anjing babi pun dia yang ada tulis dalam kitab-kitab yang lain, kambing dia menyusu keldai. Keldai yang tak boleh makan lah, keldai yang haram. Sebab keldai ada yang boleh makan. Keldai ada yang haram makan. Keldai ni yang tak boleh makan, kambing ni menyusu dia. Sama lah juga hukum. Sebab bila binatang tu haram makan, susu dia je haram je. Susu je najis juga. Macam kucing, haram makan kucing, susu dia najis. Kalau ada kat badan, sembahyang tak sah, kena basuh. Jadi keldai ni tak boleh makan, haram. Tiba-tiba kambing ni, kibah ni, biri-biri ni pergi isap susu dia. Maka samalah hukumnya. Cuma yang tadi tu mughallazah. Yang ni tetap najis juga, mutawassithah. Jadi haiwan tu nama haiwan jallalah. Itu contoh yang kedua. Jadi kita jawab semua. Kita nak bagi contoh dulu. Ikan yang makan perut ayam yang memang tuan dia bagi semua.
Ayam kampung yang dibiarkan bebas memakan kotoran serta najis dipanggil haiwan jallalah. Dan di Jepun ada satu lembu ataupun beef yang dinama Kobe beef. Mana orang Jepun? Kobe beef. Yang mana diberi minum sake, arak lah, dekat lembu tu. Kerana nak bagi badan dia panas supaya dia sihat. Memang besar lah dia punya modal nak bela lembu ni di teknologi di Jepun. Dia bukan sehari, seminggu diurut 8 jam. Lembu tu kena urut. Ada tukang urut datang. Urut. Lembu urut seminggu 8 jam nak bagi peredaran darah. Berak terus basuh. Tak sampai seminit, berak terus basuh. Orang kata anak dia berak lepas setengah jam baru dia basuh. Tapi lembu dia tak boleh sebab dia sensitif. Kena kulit berkudih apa menyebabkan tak sedap dia punya daging. Itu ada dia punya teknologi lah. Dia bagi dengan muzik sentimental. Dengan muzik. Yang ting teng 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 dia dengar sentimental. Lembu tu ni cerita lembu. Bukan tuan lembu. Lepas tu waktu musim-musim sejuk, musim waktu malam dia bagi minum sake mungkin. Arak lah. Kita nak cerita arak tu. Dan diberi secara berkala. Mungkin 3 hari sekali bagi minum arak gitu lah. Secara berkala. Tahu tak dia punya harga berapa? 150 gram 1,500. Daging dia. Puas hati kena urut. Seminggu 8 jam kena urut. Memang puas hati memang mahal. Dia orang kata sedap lah. Kenapa bagi tu nak bagi minum arak tu? Maka lembu tadi makruh. Mahal tak mahal, lembu tu dia panggil jallalah. Kerana dia beri secara berkala dah jadi darah daging dia. Okey. Macam mana kita kata tadi, daripada makruh nak jadi tak makruh. Macam mana? Kalau makan tumbuh-tumbuhan asal makruh, petai ke apa ke kan, nak bagi makruh, jangan jumpa orang dan lepas makan tu buang bau tu segera daripada mulut dan sebagainya, maka hilanglah makruh tu. Okey. Kalau binatang tadi macam mana nak bagi hilang makruh? Perlu dikuarantin, diberi makanan bersih sehingga agak-agak dia dah dia dah suci. Bagi dia kuarantin. Masuk di tempat kuarantin. Contoh kalau unta 40 hari. Jika unta tu diberi makan najis, kemudian nak sembelih, makan hukumnya makruh, tahu dah tadi. Maka bawa unta tu bagi makan bagi makanan yang halal selama 40 hari. Maka lepas pada tu hilang makruh. Ataupun kalau bukan 40 hari pun, sehingga kita agak-agak bau peluh dia tak ada bau najis lah. Macam tu lah. 40 tu cadangan aja, bukan wajib, bukan cadangan untuk menghilangkan, untuk tukar dalam perut-perut dia tu semua kan, darah-darah dia semua dah tak ada dah makanan najis asal. Itu kalau unta. Kalau kambing 7 hari. Kalau lembu 30 hari. Itu pun cuma cadangan je tu. Kambing 7 hari. Kalau kalau ayam 3 hari. Kambing 7 hari, ayam 3 hari. Kalau ikan 4 hari. Maksudnya masuk dalam air putih, air yang ni. Biar itu pun cadangan. Cuba kita tengok sendiri. Weh, bau balik air ni, padahal bagi dah air tu, tuang air, masuk air baru. Bau agak-agak berapa dah ni? Agak-agak dalam perut dia habis dah keluar-keluar macam-macam dah. Bagi makan makanan dedak ke apa, kita dah agak-agak, maka waktu tu tak ada makan dah. Tu cara nak buang, nak tu kan. Jadi maknanya walaupun kolam dia diberi makan najis sebagainya, boleh settle lagi. Iaitu ambil binatang tadi, gali sebelah lagi kolam, ambil binatang tadi, buah kat kolam sebelah dengan air yang bersih. Kemudian selang beberapa hari agak-agak boleh tengok lah, kita boleh tengok lah. Tengok okey, dah okey dah. Atau tak okey, tambah masa seminggu. Tak okey sampai 40 hari. Kerana 40 hari biasanya okey dah. Tapi kalau ikan 40 hari rasa melampau lama sangat. Dia biasa 40 hari dah okey dah. Ikan tu mungkin seminggu kot dah okey dah. Ikan. Malah kalau ikan sungai ni, ikan yang bau ni, bau tanah ni, kalau dia letak seminggu je,
dalam air yang putih, air biasa, bukan air sungai, bukan. Dia mengurangkan bau tanah. Macam ikan haruan ke apa kan? Kan ada bau tu kan? Kena makan ni tak bau. Satu lagi masa dia siang tu dia cuci dengan cuka ke, dengan asam jawa ke, asam ke apa kan? Tu satu cara. Satu cara lagi, dia asingkan dia. Dia mengurangkan sikit bau tanah tu. Itu tanah tak haram. Dia bukan makanan, cuma dia bau tanah. Setengah orang mau bau tu dia tak suka. Buat gitulah. Masa basuh tu letak lagi asam jawa ke apa ke kan, nak bagi hilang bau lagi. Cuma nak beritahu, dengan kita kurung dia 7 hari, kalau ikan 7 hari, haiwan ni haiwan yang berbau, haiwan bau tanah, dia hilang bau tanah sikit. Jadi adalah kesan. Itu point dia kat situ. Alright. Haiwan nama jallalah. Okey, itu pendapat muktamad, itu yang kita nak amal. Mari kita tengok khilaf pula. Dan kata setengah ulama, tiada harus haram makan. Tiada harus tu haram terus. Kerana jadi najis ain, tiada boleh dibasuh akan dia mutlaqan. Tak boleh basuh dah. Haram. Maka kalau kita dah tahu macam ni, baik elakkanlah. Gitu lah. Memang pendapat muktamad halal. Tapi macam tak ada makanan lain aja. Makanan lain. Sebab yang kata haram-haram tu ulama juga. Yang kata halal tu pun ulama juga. Yang muktamadnya halal. Okay. Macam mana pun ada yang kata haram. Lainlah, tak ada makan lain, makan ajalah. Makan lain yang berlambak, kenapa sibuk nak makan yang diperselisihkan tu? Itu dari segi tasawuf. Itu segi tasawuf. Segi fiqh, hantam sajalah. Dan Zarkashi, dan kata Imam Zarkashi, tiada halal dimakan akan dia, melainkan kemudian dibasuh akan dia 7 kali dengan air tanah. Dan 2 qaul ini dhaif. Yang 2 tadi itulah. Maknanya ada yang Imam Zarkashi kata kena basuh dengan air tanah. Sebab ini dalam kes apa? Ini dalam kes dia minum susu anjing dan babi. Lembu minum susu anjing, lembu minum susu babi, dia mughallazah. Bila dia mughallazah, bila sembelih dia boleh makan dengan syarat basuh dengan air tanah 7 kali. Macam sebab tu qaul dhaif, macam boleh dipertikaikan aja. Yang basuh tu luar, dalam tetap sama juga boleh pertikai. Sebab tu qaul ni pendapat dhaif. 2 lah pendapat dhaif. Yang haram mutlaqan pun dhaif, yang basuh 7 kali pun dhaif. Tasawufnya jangan makan. Fiqhnya hantam saja. Okey, bergantung pada kita nak pegang apa. Hukum syarak ke hukum warak? Nak pakai hukum syarak, silakan. Nak hukum warak tak boleh komplain orang kalau orang buat. Tapi kita tak buat, aku tak buat. Bagi aku haram. Haram ke? Tak, bagi kau tak, bagi aku haram. Bagi kau tak. Macam ada seorang ulama ni, ditanya dia, apa hukum jika macam mana nak buat jika dia terlupa rakaat 3-4-3-4? Ditanya oleh seorang ni kepada seorang ulama. Kalau 3-4-3-4 nak buat macam mana dalam sembahyang? Lepas tu ulama ni kata apa? Kau nak aku jawab dalam mazhab engkau atau mazhab aku? Inilah hukum syarak, hukum warak ni. Kalau bahasa lain, engkau nak hukum syarak ke hukum warak? Kau nak ikut mazhab engkau ke mazhab aku? Dia tu warak lah, nak beritahu. Kalau mazhab saya, sama je mazhab nampak. Dia masukkan yang lain. Mazhab kamu 3-4-3-4, ambil yang sikit iaitu 3 tambah 1 sunat sujud sahwi. Habis mazhab tuan macam ni. Kalau mazhab aku kena rotan 40 kali. Kenapa? Dalam dia menghadap raja, segala raja yang menjadikan dia, memberikan dia nikmat daripada kecil sampai besar, boleh lalai apa punya orang macam ni, sebat 40 kali. Tapi itu bukan hukum syarak. Engkau 3-4-3-4 ambil rotan, sebat, tak boleh. Sebab itu bukan hukum syarak. Itu hukum warak. Itu istilah sikitlah cerita. Dan sambung lagi, dan tiada jadi najis dengan sebab menyentuh akan suatu daripada najis mughallazah dan lainnya tu sama ada mutawassitah, najis ayam, tai orang biasa ni, ataupun mukhaffafah, budak yang kita dah bahas sebelum ni, budak 2 tahun ke bawah, dia tak makan apa-apa melainkan susu ibu dia je. Mughallazah ataupun najis bukan mughallazah, mutawassitah tu maksud lainnya. Sentuh, dia kata tak jadi najis. Ni najis. Sentuh, tak jadi najis. Ni memanglah najis. Yang tangan ni sentuh, tak jadi najis. Tak jadi. Bila ni?
Sama ada ni najis mughalazah, tai babi, tai anjing ataupun babi anjing sekalipun ni. Sentuh tak jadi najis yang ini. Ini memang najis, ini tak jadi najis. Macam mana? Ataupun tai ayam. Tai ayam sentuh, ni tak jadi najis. Tai orang sentuh, ni tak jadi najis. Ni. Tangan kita tak jadi najis. Macam mana? Daripada segala najis, jika sama kering antara dua pihak, najis tu kering, tangan dia ataupun yang dia nak sentuh pun kering juga, maka tiada wajib membasuhkan dia. Pada mazhab Syafi'i, najis berpindah apabila basah. Jika kering, dia takkan berpindah. Jadi kalau ada anjing, dia pegang dan tangan dia kering, anjing tu pun kering, tak pindah. Tak perlu basuh dengan air tanah, malah air biasa pun tak perlu basuh. Kalau ada tai, apa-apa tai kering, sentuh tai tu, tai tu kering, tangan dia kering, maka tak berpindah, tak perlu basuh. Tak boleh. Apa tanda kering? Apa tanda tidak berpindah? Tandanya adalah tak ada lekat, tak ada bau, warna dan rasa, tak ada. Maka kering tu maknanya kering. Sama-sama kering. Cuma ada para ulama dia bincang sikit. Dia kata apa maksud kering dengan kering? Apa maksud kering? Kering tu maksud tak ada basah. Ya, tak ada basah lah tu maksud kering. Okey. Kalau sentuh anjing ke babi ke atau najis-najis kan, anjing babi tu boleh jadi kering tak? Boleh jadilah kering, tak basah. Tapi tangan kita boleh jadi kering tak? Tangan kita tak boleh kering, tangan kita sentiasa basah. Buktinya apa? Kenapa ada cop jari bila kita pegang cermin? Kenapa ada? Kalau kering macam mana boleh ada dekat cermin? Kan kita duk pegang, nampak kita pegang. Ini kalau datang forensik nampak cak jari ni. Macam mana boleh melekat cak jari kat sini? Maknanya tak kering lah tangan. Tapi kering. Kering apa kalau ada? Kalau kering tak ada lah, tak berpindah lah cak jari tadi. Kalau macam tu tak boleh lah juga. Dan sebagian ulama dia bincang tentang perkara ni. Sebagian ulama dia tak bincang. Jadi katakan ada kata tak apa pegang anjing sama-sama kering. Betul lah satu segi. Tapi betul ke kering? Tangan itu betul ke kering? Tangan kita ni basah. Basah. Allahu a'lam. Nak cakap macam ni. Kalau tangan kita sentiasa basah, maka kalau sentuh, walaupun kita kata kering, tetap kena basuh dengan air tanah juga. Cuba fikir-fikirkan tu, yang kata kering-kering tu. Ke tak dikira bila melekat cak jari tu, macam mana boleh melekat dekat cermin? Kalau kering takkan melekat tak? Betul tak? Takkan melekat. Tapi melekat ada. Maknanya basah. Ataupun kata ni, itu dia kering tapi dia basah sikit sangat, maka dimaaf. Begitu kot. Kalau ada yang kata boleh pun. Kalau kita boleh pun, memang basah sebenarnya, tapi dia sangat sedikit basah, maka dia tak kira macam basah dia kering, maka dimaafkan. Kalau nak kata boleh pun. Dan jika syak ia, yang ini menarik. Dan jika syak, adakah ia daripada najis mughalazah atau daripada yang lain? Kena najis. Tadi najis mughalazah ke bukan mughalazah? Ini tai, dia bagi contoh apa? Tai musang. Seperti tai musang. Ini tai musang ke tai babi? Tai musang. Tai musang macam mana? Tai musang macam tai anjing, bukan macam tai babi. Okey. Ini tai musang ke tai anjing ni? Sebab kalau tai babi kita tahu tai dia macam mana. Kalau tai musang ni dia nak sama macam tai anjing. Kena kita. Tai musang yang kena tadi tai musang ke tai anjing sebab nak sama rupa dia. Ya. Maka dia pun syak ni apa? 50-50 lah, 50-50. Syak umpamanya. Dan adakah kena najis ini pada suatu daripada badan atau kainnya atau tiada? Ada dua masalah. Ataupun ada najis. Tadi najis tu nampak, kena ke tak? Kena ke tak? Kena ke tak? Itu satu. Yang kedua, memang kena. Masalah kedua, memang kena najis. Najis anjing ke musang? Anjing ke musang? Mughalazah ke tidak? Mughalazah ke tidak? Kena tu memang kena. Cuma tak tahu yang kena tu mughalazah ke tak. Sebab nak sama rupa dia. Ataupun kena ke tak? Yang ni lagi teruk ni. Kena ke tak? Dua masalah ni.
Ada najis tadi, kena atau tidak? Macam mana nak settle? Sama banyak ni, kena ke tak? Macam kena, macam tak, macam kena, macam tak. Yang satu lagi tu, masalah kedua, memang kena najis. Tapi najis tu mughalazah ke bukan mughalazah, mutawassithah. Sama ada nak basuh 7 kali ke nak basuh sekali. Okay. Dua masalah. Maka dihukumkan atasnya dengan bersalahan. Bersalahannya, yakni dipulang, dikembali akan dia kepada asalnya, iaitu tiada suatu. Maknanya kalau dalam masalah kena tadi, najis memang kena. Anjing ke musang, tapi tak dapat tentukan, tapi kena memang kena, maka musang dengan maksud basuh sekali. Ataupun tadi kena ke tak, nampak najis tu melayang, lepas tu macam kerkuk kena atas belakangnya, tapi tak nampak, tak ada bau. Kena ke tak? Mungkin batu melayang tadi, tapi nampak macam najis melayang, kata kan? Tapi kena ke tak? Kena ke tak? Kena ke tak? Maka tak kena. Tak kena. Walaupun kelepuk atas belakang. Sehingga kan, bau. Itu memang kena lah. Okay. Okay. Yakni dipulangkan dia kepada asalnya. Asal, kembali kepada asal. Dan iaitu tiada suatu kerana tiada boleh dibatal akan yakin itu dengan sebab syak dan waham. Dan iaitu was-was. Stop kat situ dulu. Jadi yakin tu apa? Yang yakinnya tak kena, yang syaknya kena ke tidak. Yakin tu tak, dia kata kat situ. Ya. Dan iaitu was-was yang bermain-main dengan dia oleh syaitan. Itu dah kena mainan syaitan dah. Syaitan duk standby nak gelak dah. Kita layan je, dia berdekah-dekah, kah dia gelakkan kita. Ya. Iaitu dicela pada syarak, bukan warak. Dia sebut hukum warak sini. Dicela pada syarak, bukan warak. Maksudnya apa? Alah, bukannya susah pun, basuh ajalah, warak sikit. Tapi tak tahu kena ke tak ni. Tak tahu kena ke tak, tapi basuh ajalah, air pun banyak. Bukannya susah pun nak basuh, konon-konon warak. Tak, dia kata cela. Kita rasa baiklah. Ataupun kena tadi, tapi ada tai anjing ada juga kat situ, tai kucing, tai musang pun ada juga. Kena tadi, tai itu confirm kena, bau pun tai ni. Cuma tak tahu mana satu, mughalazah ke yang bukan. Boleh jadi kena anjing, boleh jadi kucing, boleh jadi musang, boleh jadi macam-macam tai tadi, tapi memang kena tai. Tak apalah, bukan yang susah nak cari tanah. Ambil je lah air tanah, kacau-kacau, buat je lah 7 kali. Warak sikit, bukan warak, tu nama dicela. Tapi kita kata tu lah warak, tu dicela. Sekejap lagi dia bahas. Basuh pakai mesin basuh. Basuh pakai mesin basuh, sah tak? Maksudnya sah tak basuhan itu jika ada najis dalam tu? Katalah ada air kencing kering dekat seluar, kemudian buh jubah sekali. Jubah tak kena kencing, tapi seluar tu kena kencing. Basuh sekali, tak mesin basuh. Dia keluar air, mula-mula sabun lah, keluar, masuk air kedua, bilas dia panggil, keluar, spin, keluar, masuk air yang ketiga, spin, keluar air. Okey, suci tak? Suci? Asal tak suci? Suci lah. Suci. Sebab apa? Sebab air yang ketiga tu air dah suci lah. Dan kita dah bahas kat sini, kitab Musalli 2 kali kita bahas. Dalam bab ni pun kita pernah bahas sekali, 3 kali dah bahas kat sini. Saya kat luar-luar ni bahas berpuluh-puluh kali dah. Suci lah. Sebab air yang ketiga tu air mutlak dah. Bila dia kena, maka terangkatlah hukum najis kat situ. Dia panggil air warid, air yang datang. Kemudian dikeluarkan pula, dia basuh lagi dekat paip. Kenapa? Tanya kenapa. Sekarang ni sah tak pasal tu? Dia kena letak dulu. Aku kata najis juga, alright, basuhlah keluar, sebab dia kata najis. Sekarang ni najis ke tak? Tak najis, kenapa basuh balik kat luar sekali? Lepas tu perah pula. Apa tujuan? Itulah yang tercela. Tak semestinya kalau kita buat konon-konon kita nampak macam lebih itu bagus. Tak semesti. Kadang-kadang itulah yang dicela, iaitu kita telah syaitan telah bermain-main dengan kita. Kita kena tentukan hukum. Ikut aku mengaji, basuh mesin basuh tak suci. Dia dah letak hukum tak suci. Alasan dia tak apa, kita boleh bincang alasan dia tu. Bila tak suci, bila dah kering 3 kali tu, dia basuh kat luar sebab dia kata tak suci. Itu okey. Cuma adakah benar suci atau tidak, itu bab lain, itu boleh bincang. Itu pun mungkin ada khilaf, mungkin boleh bincang. Benda tu boleh bincang. Kenapa kata tak suci pula?
Kan dah suci dah. Kita boleh bincang. Cuma kita bukan nak cerita basuh tu sah atau tidak, suci atau tidak. Kita nak cerita kenapa basuh kat luar sekali lagi. Kita cerita pasal tu. Bab mesin basuh kita boleh bincang. Kalau kita jumpa tok guru, memang ada tok guru tak bagi. Dia kata tak boleh basuh mesin basuh sebab tak suci. Kalau basuh kena bilah lagi dekat luar. Tapi tok guru tu kata tak suci dengan hujah dia. Kita bolehlah bincang bab tu. Jadi maka basuh yang kedua ni dekat luar tu adalah wajib basuh. Kalau tidak tak boleh buat sembahyang. Yang kita ni kata suci tak basuh. Suci, lepas tu basuh kat luar kenapa? Tu problem. Tu problem. Kalau dia kata tak suci, itu baru jubah. Kalau ada spender tu asal tak basuh sekali. Suci. Tapi suci kenapa jubah tu kau basuh balik? Nampak tak? Kena main syaitan. Jadi bab mesin basuh tu memang kontroversi sangatlah. Boleh suci ke tak suci ke macam mana, itu kita boleh bincang kemudian. Kalau kata tak setuju basuh dengan mesin basuh, tetap juga kalau ada najis, maksud ada najis ni. Kalau tak ada najis, kalau setakat kotor hitam memang suci. Kalau ada najis, semua dalam mesin basuh tu dia jadi najis sebab ada satu seluar yang bernajis, dan cara basuhan mesin basuh tu tetap juga tidak suci. Okey, dia kata gitu dengan ilmu yang dia belajar. No problem. Dan lepas pada tu dia kena jaga keluar. Kita nak cerita bukan itu. Nak cerita suci ke tak? Tak tahu suci ke tak. Suci ke tak? Suci. Tapi basuh lagi sekali kat luar. Sebab konon-konon nak berjaga-jaga. Itu bukan berjaga-jaga, itu dicela. Lebih baik dia ambil pendapat tok guru yang keras-keras dulu tu, kata tak suci terus. Tapi kalau tak suci terus, dia kena basuh semua lah balik, buat keluar semua yang nak bawa sembahyang. T-shirt dia takkan tak nak basuh. Takkan basuh jubah je, t-shirt tak bawa pergi sembahyang. Apa-apalah, kepiah ke apa ke semua kena basuh balik. Kalau macam tu baik tak payah basuh mesin basuh, menyusahkan pula, terpulang. Okey. Tapi kalau kita dah bahas sebelum ni pakai mesin basuh, sah basuhannya. Itu yang kita yang bincang. Nak bincang yang lain pun boleh, no problem. Okey. Nak ceritanya basuh balik sedangkan dah suci. Kita kata suci, kemudian kita basuh lagi sekali dengan alasan wara'. Itu bukan wara', tu. Iaitu dicela pada syarak, bukan wara'. Okey. Cuma tak bolehlah kita kata salah besar ke apa kan. Dia cuma kita buat sesuatu perkara tu, biarlah kita tahu hukum tu. Tu je. Tengok kat bawah ni. Dan setengah. Tengok dia bahas kat bawah. Bila sebut dicela bukan berdosa Bukan takut salah faham pula. Dicela pada syarak tu bukan berdosa. Takkanlah basuh jubah balik keluar berdosa. Bukan berdosa. Maksud dicela ni macam ni. Dia telah kena main dengan syaitan, dan nanti akan datang dia makin lama makin besar dia punya was-was tu. Mula-mula bab baju dulu. Lama-lama bab uduk pula. Dah basuh, dah nak basuh kaki, gaul kepala. Tadi sapuh kepala ke tak? Dia mari ke situ, dia mula berjangkit. Itu maksud dicela. Bukan haram berdosa. Nak buat-buat lah. Cuma nak yang dicela syarak tu maksudnya dia akan berjangkit pada masalah lain. Kerana kita terlalu nak buat, terlalu nak sempurna. Sehingga kan kita basuh kaki tadi kepala. Sapu ke tak? Sapu. Alah, sapu je lah. Padahal dah basuh kaki dua-dua dah. Sapu ajalah, bukannya rugi pun ambil sapu kepala. Lepas tu basuh balik kaki lah. Lepas basuh kepala kena basuh kaki balik. Dia jadi ke situ. Kemudian time mandi wajib pula jadi masalah. Biasa mandi 10 minit dah jadi 20 minit. Sebab tadi tu lah dia mula berjangkit. Dia mula berjangkit dengan masalah-masalah lain. Biasa takbir sekali je, tiba-tiba dah takbir qasak ta'arud ta'yin, nak masuk tak masuk-masuk dah jadi 3-4 kali takbir dah pula. Dia mula berjangkit. Itu maksud dicela syarak. Sebab kita layan was-was tu, akhir sekali dia berjangkit kat semua ibadah dengan satu tujuan nak buat lebih baik. Sedangkan nampak wuduh pada agama. Wuduh lah nampak. Wonder takbir 3-4 kali. Mungkin asal dia daripada tu je, daripada benda-benda kecil. Itu maksud dicela. Bukan kalau buat berdosa. Kalau buat tak dosa. Basuh baju je pun dosa apa? Basuh lebih je pun. Itu maksud dicela. Dicela kerana melayan syaitan sehingga menyusahkan diri sendiri. Ambil wuduk, basah jubah. Mana taknya tunggu je basuh muka berkali-kali. Mana tak tercela? Tercela.
tercela. Sampai basah jubah dia penuh. Sebab apa? Nawaitu. Dia punya payah tu. Sampai takbir berkali-kali tak tercela ke? Menyusahkan orang sebelah. Orang sebelah nak takbir pun jadi ganggu. Macam tu lah. Tercela lah. Okay? Dan setengah daripada was-was syaitan itu, dia nak bagi tahu was-was syaitan lah. Dan setengah daripada was-was syaitan itu membasuh akan sesuatu yang tiada najis padanya hanya kerana semata-mata waham juga. Waham tu lebih kurang macam tadi lah. Alah, buat aja lah sekali lagi, bukannya rugi pun. Berapa sen aja tak sampai 10 sen. Tu lah. Dia ambil waham tu. Okay? Waham ni bawah lagi daripada was-was. Was-was syak 50-50. Zon 51 sampai 99%. Yakin 100%. Was-was 30 hingga 49%. Waham 1 sampai 29. Waham ni paling rendah. Maksudnya ada dekat hati, paling rendah. Dia basuh najis kerana waham juga, bukan sebab yakin. Seperti membasuh akan tikar dan rumah. Basuh tikar, basuh kapet, basuh rumah dan segala daun kayu sayuran dan buah kayu. Buah kayu tu buah-buahan lah. Dan damar, getah pokok, yang ada getah pokok tu. Dan sirih dan kain yang baru dibeli. Ni kita bahas satu-satu lah. Best sikit ni. Okay. Setengah daripada was-was syaitan. Dan ianya dicela syarak. Maksud dicela bukan berdosa. Maksud dicela adalah layan syaitan yang menyebabkan menyusahkan dia dan menyusahkan orang. Dan nampak agama tu susah, sebab tu dicela. Yang pertama, kita baca satu-satu. Membasuh akan tikar. Tikar tu ada situ. Tikar ni kena najis ke tak? Mungkin kot. Ada main mungkin itu. Basuh dicela. Tapi kalau dia basuh sebab kotor, tikar tu orang duk pijak-pijak kotor, nak tidur nanti kotor, itu basuhlah. Yang dicela adalah dia kata ada najis kot. Itu cela. Basuh rumah. Dia baru beli rumah. Rumah tu dia beli dengan orang kafir lah kata. Kalau orang Melayu tak apa, orang kafir. Rumah second hand, rumah sub sale, rumah 10 tahun, yang duduk tu orang kafir. Orang kafir mesti bela anjing ni. Ambil air tanah, jigo. Kena cat lain jawabnya. Takkanlah anjing tak ada meleleh-leleh. Dia mula fikir bukan-bukan. Takkan anjing tak berak dalam rumah ada sekali-sekala. Takkan orang tak makan babi. Masa makan babi, sos tu mesti menitik. Takkan tak menitik. Dia menyatakan. Dia beli rumah, akhir sekali mesti habis semua ni. Murah lazah semua ni. Ambil air tanah. Itu maksud cela. Sedangkan ada nampak tak? Yakin tak? Tak yakin. Orang kafir, orang kafir. Orang kafir tu bela anjing, biarlah dia bela anjing. Tapi nampak tak murah lazah tadi tu kena kat mana-mana? Tak nampak. Jika basuh dengan air tanah, tercela. Okay? Ada orang basuh dengan air tanah. Dia basuh tanah, dia basuh dengan air tanah tu, dia basuh lantai je. Sepatutnya basuh dengan dinding. Takkan anjing tu tak dicakar je tu. Ambil orang nak main takkan. Apa lagi dia kata sini? Segala daun kayu sayuran. Beli sayur-sayur, salad ke apa. Kenapa basuh? Ada racun. Tu silakan. Tak tercela. Kenapa basuh? Takut-takut tempat dia buat ni dekat kamera Highland sana dia punya tanam. Diorang tu yang buat ni orang Cina. Dia ada bela anjing. Takkan anjing tak lalu tepi salad tu. Jauh dia fikir. Maka basuh dengan air tanah contohnya. Itu cela. Tapi kalau basuh kenapa? Takut ada apa? Ada ulat. Takut racun yang sembuh-sembuh ni. Itu tak apa. Itu tak cela. Daun kayu. Itu kayu sayuran. Atau buah kayu. Kenapa basuh apple? Apple ni daripada Australia. Diorang beli anjing. Takkan anjing tak jilat kot. Takut-takut anjing jilat. Takut-takut yang itu yang kena jilat. Yang kita dah ada ni. Basuh melampau. Diorang kencing tak basuh. Contoh dia kata. Bila kencing tak basuh, mesti kena kat tangan dia kencing tu. Lepas tu dia pegang buah apple kita tu. Masuk dalam kotak. Lepas tu sampai kat kita. Basuhlah dengan air tu. Kalau macam tu cela. Tapi kalau kenapa? Sebab racun yang tadi kan. No problem. Okay, tak ada masalah.
Buah kayu. Dan damar. Damar ni getah pokok yang keras tu. Dia macam Arabic gum tu, tapi jenis lain lah. Damar ni macam Arabic gum. Manna kata. Manna tu kan. Sama lah juga. Basuh kenapa? Takut-takut ada babi ke geser badan kat situ. Macam-macam lah. Maka kalau basuh tercela. Tapi kalau basuh sebab takut ada semut-semut ke apa kan, tentang orang pegang, basuh tak apa. Yang tu. Dan sirih. Ini pun samalah macam daun kayu, dia petik-petik sirih. Kenapa basuh? Nampak ada anjing kat sana tadi. Anjing kat sana. Sirih kat sini. Takkan dia tak lalu kot. Kalau basuh sirih tu kerana itu tercela. Tapi kalau saja basuh sebab apa kan, kadang kena air longkang ke air apa kan sirih tu. Okay? Maka tercela lah. Maksud yang cela ni, yang dia fikir bukan-bukan, dia fikir terlebih, padahal tak pun begitu. Ini ramai orang buat. Dan kain yang baru beli, akan dia daripada kafe. Dia beli kat mana ni? Levi's 501. Beli kat mana? Orang kafe. Daripada sana Amerika ke mana? Basuh lu. Kenapa basuh? Diorang bukannya sunat kecil tak basuh. Takut-takut masa yang tengah jahit tu pegang. Kalau macam tu tercela. Kenapa basuh? Takut pakai nanti gatal. Sebab kan habuk apa semua. Okey, tak ada masalah. Nampak? Dia punya alasan tu yang menjadi dia cela atau tidak. Kalau alasan tu kita fikir bukan-bukan, maka itu yang was-was syaitan tu. Tapi kalau alasan kita kukuh, abuk, memang berabuk pun, kita basuh. Malah dia punya color, warna tu boleh gatal badan, kita basuh dulu. Itu tak apa. Kita bukan was-was. Tu. Okay? Maka sekalian itu bid'ah. Ambil kau, dia bagi bid'ah. Ni bukan bid'ah masuk neraka kan? Bukan. Bid'ah yang dicela. Ini bukan dicela oleh syarak, tapi bukan berdosa. Kerana melayan syaitan yang menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, dan menyebabkan agama tu nampak payah. Itu sebab tu dia bid'ah yang dicela. Tapi tak berdosa kalau buat juga, tak dosa. Dan jangan kamu sangka akan baik. Jangan kau ingat benda tu baik dengan alasan-alasan tadi. Kalau nak cari alasan yang okey, jangan pakai alasan tadi. Jangan kamu sangka akan baik. Dan warak. Jangan kamu sangka kamu orang warak sebab betul buat begitu. Jangan. Itu bukan warak. Orang yang mengerjakan yang demikian itu, jangan kamu sangka ianya warak. Orang yang buat macam tu. Dan jika ada alim sekalipun, yang ni tak berani nak ulah. Tok guru kita yang karang kitab ni dia ulah. Dia kata walau alim sekalipun, kita tak berani lah. Orang alim kita surrender lah. Dia ada hujah kita kata gitu. Dia kata gitu. So dalam kitab ni memang banyak dia sindir. Dia cakap lebay-lebay lah. Memang inilah. Yang bab-bab lebih-lebih sindiran tu kita angkat tangan lah. Kita tak masuk bab tu. Ini dia kata walaupun alim sekalipun, yang kita alim kita tak tahu, angkat tangan. Ya. Habis tu takkan kita nak kata pula. Ada tersebar gambar anjing duduk tepi udang kering, udang ikan kering anjing. Lepas tu kita pun dah tak lalu nak makan ikan kering. Gambar tu gambar mana pun tak tahu. Kita mula fikir, ini yang tercela ni. Kita mula fikir apa? Kalaulah satu tempat dah kantoi tu, nampak anjing dia memang letak gitu, jalan gitu aja satu tempat, takkanlah kat tempat lain elok pula jaga. Mestilah kat tempat lain pun lebih kurang aja. Tu mana dia reka. Maka dia tak makan dah. Maka tak makan dia tak apa. Okay? Maka dia beli tu dia basuh sungguh-sungguh. Maka itu cela. Tapi kalau dia beli, kenapa basuh sungguh-sungguh ni? Sebab masin sangat, tak sedap. Dia sedap ikan masin ni, tak berapa masin sangat. Tapi ini masin, basuh banyak sikit. Okey? No problem. Nampak? Dia tak nak yang terbayang bukan-bukan tu. Terbayang bukan-bukan. Beli kereta orang kafe. Beli kereta orang kafe. Masa kita tengok kereta tu, tengok ada anjing dalam tu. Siap jelek anjing. Jual murah pula tu. Katalah dia jual murah. Okey, kita membeli. Okey, kereta tu basuh dengan air tanah. Kita mula fikir, ada anjing. Ni cerita ada anjing tau. Ada anjing dalam kereta masa aku tengok dulu. Takkan tu dah. Takkan je, maknanya dia dah reka dalam kepala dia, syaitan. Takkan tak ada mengalir-aliu, nampak terjelai. Takkan dia tak jilat-jilat. Masa dia jilat badan, takkan tak terkena cushion tu. Dia duduk main takkan. Maka dia basuh dengan air tanah, tercela.
Tapi kalau dia tengok menitik, tempat tu, itu memang basuh lah. Dia nampak itu bukan syak, itu yakin. Itu tak tercela, malah itu baguslah dia buat. Kalau dia basuh dengan tanah, tu maksud bayang-bayangan. Banjir. Bila banjir, air banjir tu air mutlak. Syarak kata air banjir air mutlak. Sebab lebih dua qaul lah. Berubah tak bau, warna dan rasa? Ada bau tai tak? Tak ada. Ada bau. Berubah tak warna dia daripada warna air? Tak, warna air dia lah. Angkat warna air je, air banjir tu. Maka dia mutlak, syarak cakap. Bab kita nak minum tak nak minum kerana penyakit, tu bab lain. Ni cerita hukum syarak kata itu air mutlak. Terima tak? Terima. Okey. Kita tak nak ambil wuduk dengan air banjir. Jika tak ada air, ni tak ada air pipe lah cerita ni. Kenapa? Tengok dia kata, kan banjir. Kan ada semua, belakang rumah tu kan ada najis. Takkan dah bunyi perkataan takkan air tu tak masuk. Bila masuk, dia akan bercampur dengan najis dalam tong-tong bawah tanah ni. Kemudian mestilah bercampur. Mestilah. Nampak? Tak nampak? Air tu berubah tak bau najis tak? Sepatutnya mutlak ambil. Dia tak nak ambil. Maka dia tak nak ambil itu tercela. Tapi kalau ada pipe, pakai pipe lah. Tapi masalah kesihatan tak apa. Jangan pakai, doktor kata nanti menyebabkan penyakit kurap apa semua. Aku tak nak pakai kerana kurap, bukan kerana kata dia bukan mutlak. Habis kau tak nak, aku tak nak pakai sebab aku kata dia air mutlak najis, bukan air mutlak. Sebab dia bercampur, entah dia bercampur. Ada main tantang. Itu tercela. Kita tak nak ada bayang-bayangan dalam kepala. Tu. Apa lagi? Semayang dekat tangga masjid. Takkan tangga yang dengan maksud orang letak selipar. Boleh ke sujud dekat sini? Tak ada sejadah. Orang pakai kasut, takkan nak main takkan lagi. Dia tak nak semayang tu, tercela. Senang aja. Tapi kalau ada najis kat situ, memanglah tak boleh. Tapi orang ramai-ramai datang, takkan tak ada yang pijak tai lembu, tai apa masa datang? Ada ke tak? Tak ada. Yang fikir buat apa? Fikir buat apa? Tapi kalau banyak kat dalam, masuk dalam lah. Kenapa semayang kat luar? Tu bab lain. Nak bagi tahu mudahnya Islam. Duit. Dia pegang duit tu agak-agak lalu kat mana? Dah mula nak fikir. Agak-agak dia pernah masuk pub, tempat orang minum arak. Agak-agak dia pergi kat pasar. Kena tak najis-najis? Pasar tu ada tak pasar orang Cina dia masuk? Agak-agak masa orang tu potong-potong babi, lepas tu orang tu bayar, nak bagi balance, dia ambil duit tu macam mana tu? Kena tak agak-agak darah babi tadi? Apa-apa tadi? Dia mula fikir sampai ke situ. Duit tu. Maka dia pegang gini. RM1, 50 gini juga. RM1 dia pegang gini. Tercela. Habis nak semayang, habis dia buat keluar semua. Sebab apa? Takut ada najis dalam beg duit. Dia keluar semua. Tercela. Tapi kenapa buat keluar beg duit semua? Kita nak menghadap Allah. Kalau boleh jangan ada dunia lah kat badan. Okey. Kenapa buat keluar? Berat, nak sujud, nak rukuk payah. Okey. Kenapa buat keluar semua? Sebab kalau borang poket ketat, masa nak duduk kan tak selesa. Okey. Nampak? Yang tak boleh buat keluar kenapa? Takkanlah duit tu tak pernah masuk pasar. Takkanlah duit tu tak pernah lalu masuk rumah orang kafir. Dan orang kafir tu takkan nak main takkan aja. Itu tercela. Saya bagi contoh-contoh yang berlaku sampai tahap was-was. Beli handphone orang kafir. Kenapa takkan juga? Basuh dengan tanah handphone tu. Tak ada basuh, tak ada. Tak ada. Apa lagi? Habis dah. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Situ berarti situ. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dan setengah daripada bid'ah yang mungkar. Bid'ah mungkar pula. Tadi dia kata bid'ah yang tercela ni mungkar juga. Ni bid'ah yang tak berdosa Cuma tak elok buat je. Dia kata apa? Membasuhkan mulut kerana makan roti yang diwahamkan najisnya. Dia makan roti, ada najis ke tak? Ada najis ke tak? Tapi makan, lepas makan basuh mulut. Itu tercela, mungkar. Mungkar. Kenapa? Kalau najis mana boleh makan? Tapi makan. Kalau makan kenapa basuh? Nampak? Penyakit ni, penyakit tel. Kelantan panggil penyakit tel. Dia bukan penyakit. Kalau penyakit ni penyakit tel. Saya tanya orang tua-tua, kenapa dia kata penyakit tel?
Nyakit habis teh dia kata. Nyakit habis teh. Kita kata bahabat tu. Dan kata Syekh Abu Muhammad. Berhenti kat situ dulu. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan surah subhanallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.